buku baru. Kitabul Hajj. Kitab haji. Okay, kitab haji. Rukun Islam yang ke-5 dia. Dalam buku ni kita mula-mula bab taharah, bab semai, bab bersuci. Lepas tu babus salah dah. Lepas babus salah, babul janais, bab jenazah. Lepas tu babuz zakah, bab zakat. Lepas tu baru puasa dah. Babus siyam, bab puasa. Lepas tu barulah babul hajj. Cukup sekeliling dah ni. Baik. Haji ni rukun Islam juga, rukun Islam yang ke-5. Jadi sebab itulah kita nak tahu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Walaupun kitanya pergi Mekah sekali seumur hidup, dia ada orang tak pergi lagi. Jadi kalau kita baca gapo dia ni, kita belajar ke, biasanya orang nak pergi Mekah baru belajar haji. Sebab kalau kita ngaji lah ni pun tak ingat pula. Dia tidak sepuas semayang. Semayang dengan puasa tu kita dah buat seumur dah. Puasa sekali setahun, semayang lah acaknya. Jadi sebab itulah kalau dia tanya hukum semayang, hukum puasa tu, kita boleh jawab, tidak? Mudah je kita jawab. Hukum semayang, hukum puasa tu. Tapi bab haji ni, kalau kita baca pun tak ingat pula. Tapi biarlah kita nak tengok, sebab kalau kita nak tinggal tajuk ni pun tak menasabah juga lah. Kita nak baca semua Kitab Bulughul Maram ini. Baik. Kitabul Hajj. Bab pertama, keutamaan ibadat haji dan orang yang wajib melaksanakannya. Kita nak tengok kelebihan kita ibadat haji. Lepas tu kita nak tengok pula siapa dia yang wajib melaksanakannya. Terus kepada hadis. Okay. Jadi sebelum pada tu, biar kita tengok pula mana dalil haji ni wajib. Yang ada dalam rukun Islam tu, rasanya kita biasa dengar hadis Jibril mari kan. Jibril dia berupa jadi orang, mari masuk dalam majlis Nabi duk mengajar. Dia tanya Nabi, akhbirni anil Islam. Dalam hadis tu dia kata, acur ayat Muhammad, gapo dia Islam. Jadi Nabi pun jawab. Jadi Nabi jawab tu, dia jawab tu 5 benda dalam hadis tu. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Dia kata Islam tu mengucap kalimah syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah tu. Dia bilang jadi tidak nak baca perabil hadis tu nya. Cuma ujung sekali dia sebut wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Dalam hadis tu dia kata rukun Islam yang ke-5 ialah haji ke Baitillah bagi sesiapa yang berupaya sampai kepadanya. Jadi mujurlah. Tidak serupa rukun Islam lain. Hak rukun Islam lain dia tak ada awak pengecualian. Maknanya sebut saja Islam, kita kena pikir, kena buat. Ngucap, tu mula-mula lagi. Semayang, tak ada kecuali kena buat belakang. Asalkan orang tu siapa umur, mukallaf. Puasa begitu juga. Zakat, bila cukup orang tu layak keluar zakat, kena keluar. Tapi haji ni mujur dia bubuh belakangnya. Ini stata'ta ilaihi sabila. Nabi sebut begitu. Bagi sesiapa
sekiranya kamu mampu, inistata'ta, sekiranya kamu mampu, ilaihi sabila, sampai kepadanya. Jadi kita ni kalau ada orang tak pergi Mekah lagi ni, kita boleh kata kita ni tak mampu lagi lah. Bila mampu ni kita nak tengok gapo dia kemampuan yang dia akan bincang dalam hadis ni. Baik, kita tengoklah. Bakali masuk tajuk ni tak berapa suka sikit ni cara kau haji. Tapi nak buatlah mana? Tak tebal mana rasa tu ada berapa puluh hadis nak banding dengan bab semaya dia nipis tu ada berapa sikit ada nipis ada bab haji tidak sepuluh zakat baru ni banyak. Kita tengok dah hadis dia start hadis nombor hadis nombor 970 ni. Ada buk tu siapa-siapa dia nak tengok buk boleh tengok buk. Orang ahli muslimat bu juga ada tak? Ada buk dia tu. Buk ni dia macam skala lah. Dia tak ada huraian. Hanya ada hadis saja. Hadis dengan terjemuh dia. Jadi tengoklah dah. Mudah-mudahan kita bincang tu ada benda-benda yang boleh kita ambil buat panduan juga. Walaupun kita ni tidak nak pergi Mekah. Kalau pergi pun orang panggil sekali setahun. Jadi hadis 970 tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah muttafaq alaih. Terjemahan dia nya nak tengok di buku pun boleh, nak tengok di TV ni pun boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali syurga. Kena perjelas sikit dah perkataan ni mungkin jadi clear. Nabi kata, mengikut riwayat daripada Abu Hurairah ni, dia dengar Nabi kata, kita buat satu umrah ke satu umrah selagi tu, dosa di antara dua umrah tu Tuhan sapu. Nampak tu tak? Besar juga benda tu nya. Patutlah orang tu susah pergi umrah habis pitih pun. Sebab dia kata satu umrah yang kita buat, katakan buat sekali ni umrah, tahun depan kita pergi buat umrah pula. Maka dia akan hapus dosa di antara dua umrah. Okay. Bila disebut dua umrah ni, tu khilaf ulama. Dia kata buat sekali ni duduk 2-3 hari, kalau dia duduk sana buat pula, dia kira celah tu. Jadi ada kata jarak masa tu walau banyak tahun pun boleh juga. Tapi itu memang tak sepakat ulama. Itu umrah. Kemudian haji tu, kalau kita baca ayat dia tu macam tidak ada pahala bagi haji mabrur. Bukan tak ada pahala. Dia kata tak ada pahala ya Tuhan bui kecuali syurga. Maknanya dia napi tu sebab dia nak bui benda lain. Bukan pahala sebagai pahala Tuhan nak bui orang buat haji mabrur ni kecuali pahala dia syurga. Tak ada dah lah syurga ni. Orang panggil habis suk dah lah. Kita duduk nak ipung pahala banyak-banyak ni kan. Nak suruh boleh masuk syurga lah. Dengan buat pahala yang banyak, ada rahmat Tuhan, kesian belah Allah untuk buat masuk kita dalam syurga. Tak ada makna kalau pahala banyak tapi tak masuk syurga. Sebab matlamat kita masuk syurga. Kena duduk situ kita ni. Kita cari juga jalan biar Tuhan tu kesian. Terjemah rahmat ni maknanya kasih sayang rahmat ni. Kalau sebut kok Kelantan kita kesian belah. Tuhan tilik kita. Walaupun kita ni pahala tak berapa banyak bila-bila buat dosa, dia kelih kita tu mari kesian Tuhan. Kesian Tuhan orang panggil rahmat. Dengan kesian ni lah Tuhan buat masuk dalam syurga. Jadi ingat molek kita buat amalan kita ni nak suruh Tuhan kena kita, dia panggil redha. Nak suruh Tuhan siang kita.
Kita berdoa, kita merayu, kita menitih, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tu sebutan tu Arhamar Rahimin. Maknanya, wahai orang yang paling kesian belah berbanding dengan hak mana-mana orang hak kesian belah. Katakanlah ni orang jenis ramai duk beripu tu, orang ni pok-pok kesian belah, mudah kesian kat orang. Tapi dok Tuhan ni lebih kesian belah lagi daripada siapa-siapa dia hak kesian belah. Itu mana Arhamar Rahimin. Faham tak? Jadi dia kata kalau kita buat haji mabrur, maka bukan pahala sebagai pahala. Bila dia sebut situ dan tidak ada pahala tu, bukan tak ada pahala. Maknanya dia tidak beri pahala sebagai pahala kecuali syurga. Nampak? Jadi kita baca hadis ni sepitah lalu, kita berasalah kena buat umrah juga ni sebab boleh hapus dosa. Ada lagi amalan-amalan lain, misalnya puasa bulan Ramadan ni, dalam hadis tu dia sebut dengan puasa bulan Ramadan tahun depan. Jadi celah tu Tuhan hapus dah dosa. Jadi dah kalau gitu gak buat gapo kau umrah lagi dah moga puasa boleh hapus dosa juga. Kita kalau boleh nak suruh sapu habis. Dia kata sapu dosa, sapu sebanyak mana tak tahu tak, bukan sapu licin. Jadi kita puasa. Dengan puasa kita tu Tuhan hapus dosa. Puasa tahun ni kepada puasa tahun depan, celah tu banyak mana dosa yang ada Tuhan akan sapu. Sebanyak mana dia sapu, wallahu a'lam, tak tahu. Jadi oleh kerana tu kita kena cari pula benda lain. Biar sapu puasa sapu, umrah sapu, air semayang sapu. Banyak kalau kita baca dalam hadis tu amalan-amalan yang Nabi sebut Tuhan nak sapu dosa. Jadi kita nak kalau boleh biar banyak nyapu. Atas rumah kita pun kalau banyak nyapu tu mudah nak menyapu dah. Dapur ada nyapu, luar ada nyapu. Jadi tak payah ambil. Jadi kadang-kadang nak masuk dapur nak ambil nyapu tu berasa malah. Dah nyapu ada dah tu. Boleh sapu selalu dah. Jadi lagu tu juga kita kena buat amalan kita sebanyak berbagai-bagai jenis. Sebab tu ahli ulama diajar biar kita pelbagaikan amalan yang banyak. Sebab kita tidak tahu amalan mana yang boleh menyebabkan kita tu masuk dalam syurga. Ya Tuhan bui kesian belah. Jadi bila kita baca hadis gini, dia kata umrah ke umrah tu boleh hapus dosa. Kita pun berasa nak buat umrah. Lepas dia sebut pula haji. Haji ni kalau dah siapa pergi kat haji mabrur, Tuhan kata dia tidak beri pahala sebagai pahala, dia beri syurga. Jadi kita nak biar haji kita tu mabrur. Buat haji tu dah sekali, biar haji ni jadi haji mabrur. Orang duk sebut belakang haji mabrur, kita pun biasa dengar dah. Minta lah biar boleh pergi, mudah-mudahan kalau ada waris-waris kita, saing-saing sahabat kita nak pergi Mekah, kita doa ke dia mudah-mudahan dia mau pergi Mekah ni boleh haji yang mabrur. Lawan haji mabrur ni haji mardud, haji yang ditolak, lulus saja. Kita tak tahu haji tu terima tak terima, mati seksa. Tidak mati, tika nyawa duk lekung tu. Bila malaikat mari tayang berlaku amalan kita. Tak jadi . Berapa? Sebab kita tidak cek molek, tak buat molek. Jadi amalan kita ni kena cek molek. Biar betul di segi niat, perbuatannya betul-betul, tu segala peraturan dia, maka barulah dia terima. Jadi dia ada dua syarat kan. Kita kena ingat sama. Amalan gapo-gapo, baik semayang, baik puasa, baik sedekah, baik berzikir, baik gapo, benda amalan ni dua perkara kena ingat. Nombor satu, niat kena ikhlas. Nombor dua, cara tu biar betul. Kena ingat. Niat ikhlas pun kalau cara tak betul, Tuhan tak terima juga. Kena ngaji pekoh. Semayang kena ngaji, tunduk bangun semayang, baca semayang tu. Walaupun kita ikhlas, berkeruk kening kita khusyuknya, nak sembuh Tuhan. Tapi semayang tak sah kerana tunduk bangun, dengan bacaan tak kena. Mana kena betul dulu. Cara-cara. Dia panggil istilah kaifiyah.
Baik, kalau cara-cara apa betul, tertik terni molek, tapi hati tak ikhlas. Niat kerana lain, tak terima juga. Dia kata kena beri pun dua perkara ni, kombinasi. Dua perkara ni, niat ikhlas, cara dia betul, baru Tuhan terima. Faham dia sebut semua cara betul ni, tak ada orang boleh buat cara. Nabi kita mari ajar. Sebab kita nak tahu hak Tuhan nak cara mana, tak tahu kita nak sembah Tuhan lagu mana, nak buat ibadat lagu mana. Sebab kita tak boleh kecek dengan Tuhan. Tuhan tak royak kita. Tak boleh pakai gamuk kau ni. Jadi Tuhannya tu kiralah seorang manusia sebagai perantaraan. Tu dia panggil rasul. Dia kira mari, hei manusia, mu nak suruh, mu nak buat gapo-gapo amalan, mu nak suruh aku terima, mu turu orang ni. Apa kata orang ni lagu tu, maka lagu tu lah hak betul. Hak tu ya kita duduk, orang panggil duduk berjuang siang malam ni, nak suruh biar adik-adik kakak kita, anak beranak kita, tu sebagaimana hak Nabi buat. Sebutlah amalan gapo apa, kena tu hak Nabi buat. Sebab kita balik kepada dasar ataupun kaedah asal tadi, kaifiat, cara kena betul, buat satu amalan, niat kena ikhlas. Jadi termasuklah haji mabrur sini, bila kita buat haji tu dengan betul, lepas tu niat kita pula ikhlas, maka jadilah haji mabrur. Kalau boleh haji mabrur ni jadi guna, ni Nabi sebut ngupah dia syurga, bukan bui pahala sebagai pahala. Faham dah sekat tu dah? Itu kedudukan. Kita faham hadis mula-mula ni, hadis 970 ni. Kita cuba tengok ulasan sikit. Rasulullah menganjurkan supaya memperbanyakkan ibadah, kerana setiap umrah dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara umrah dengan umrah yang lalu, dengan antara satu umrah dengan umrah yang lalu. Tinggal situ tu. Ini tak ada dalam buku tu, tak ada dalam kitab ni, hak ulasan ulah tadi dah. Tengok sini, mana Rasulullah ni dia suruh kita perbanyakkan buat ibadah, khususnya ibadah umrah. Kerana setiap umrah tu boleh hapus dosa-dosa, yang dosa tu yang terjadi di antara satu umrah dengan umrah yang lepas. Okay. Hukum ibadah umrah adalah sunat menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sunat itu mengikut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Fahimi Syafi'i kita lagu mana? Jadi wajib ke tak? Nanti tengok lepas ni dah. Baik, kita pergi sunat dulu. Imam Malik kata sunat, Imam Abu Hanifah kata sunat. Bila sebut bahagian sunat ni, biar kita baiki diri kita. Kita kecek-kecek mula orang tua ajar kita, tak apa bahagian sunat. Jadi terbawa pakai tua lagu tu. Jadi kita pandai rendah bahagian sunat. Baru ni malam isni, baru ni hamba ada sebut dah baru ni. Ihsan, baik budi kita dengan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak paksa kita buat, tapi kita nak buat juga. Supaya kita nak bodek dengan orang, tak? Dia tak suruh bagian ni. Ramai kalau orang bodek di pejabat, kalau cikgu dia nak bodek cikgu besar dia, nak bodek pengetua dia. Kalau kerja pejabat kan nak bodek boh. Kita tahu berlaku. Nak bodek lagu mana? Bila boh ataupun cikgu besar dia suruh benda tu, dua perkara, tiba-tiba dia ni pergi buat. Benda dia cari juga bagai-bagai. Hak tak suruh tapi ketua suka. Orang panggil bodek. Kamu ingat tika kerja dulu tak? Kalau hari jadi boh ni kau, dia tanda, kita tak ingat-ingat. Kabar-kabar wak pergi bunga, wak pergi hadiah. Masuk bilik boh. Buat apa tu? Tidak, hari jadi hari ni. Allah, dia ni pun. Terima kasih lah. Buat apa dia buat juga? Ada boh suruh dia buat? Tak. Dia nak bodek. Jadi, kita dengan Tuhan ni cuba kita ada nak bodek Tuhan. Ni bodek boh ni perangai tak molek.
ada kepentingan lain. Tapi bodek Tuhan ni boleh. Lagu mana nak bodek Tuhan? Buat benda sunat. Dia kata semaya rawatib nah, aku suka kalau boleh semaya rawatib. Semaya gapo? Lepas orang band tu semaya sunat. Tambah-tambah kalau semaya rawatib tu yang sangat dituntut muakkadah. Kita dah bincang dulu misalnya semaya maghrib dengan isya ni. Hak muakkadah sangat dituntutnya hak selepas ba'd dia. Maghrib lepas tu, isya pun lepas tu. Kalau hak semaya sebelum isya sunat juga tapi tidak sebesar pahala hak lepas, hak kriai. Tapi balik kadang-kadang lepas semaya isya tu nya kelik selalu. Kalau semaya di rumah tak apa. Kelik sudah dah lah. Hak sebelum tu dia jaga sangat. Bukan jaga sangat sebab tak ada aku nak pergi mana. Dah orang band. Orang pakak bangun belakang dia semayang getek dah. So dah main siapa popah kelik belakang. Semayang dulu dah kita kelik semayang di rumah. Ya Allah kau. Ke semayang di rumah lagi baik. Tapi takut tak buat. Sedangkan nak royaknya ni kita nak buat baris sunat ni kita tahu hak mana Tuhan paling keni. Dia lebih keni hak belakang. Sebab Isa dah hak lepas sekarang. Kalau hak dulu pun dia keni juga. Tapi hak dia tu keni lagi. Faham tak? Kita tahu bila kita tahu lagu ni maka tujuan kita ngaji tu kita nak tahu bukti mana hak Tuhan paling setuju. Oh dia sangat suka kalau kita semaya Isa tu bak dia. Semaya selepas tu 2 rakaat tu. Disuka tu. Hak tu aku tak tinggal kalau boleh. Kalau hak sebelum tinggal jarang-jarang pun tak apa sebab Tuhan kena pun tak kena benar. Faham tak? Hak kena benar ni kalau dalam istilah dia panggil muakkad. Raja dengar ada perkataan muakkad, sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat ia sangat Tuhan kena dia suruh kita buat meh-meh nak dekat dengan wajib. Tu muakkad tu. Cumanya kalau tak buat dia tak widosa. Biasa faham tu dah. Biar kita retilah kalau orang sebut muakkad. Baik. Jadi hukum umrah ni sunat. Siapa dia kata sunat? Imam Malik. Imam Malik ni tok guru ke Imam Syafi'i kita. Dan seorang lagi Abu Hanifah. Ketua atau pengasas mazhab Hanafi. Imam Malik ni pengasas mazhab Maliki. Jadi dua-dua orang ni kata sunat. Kita tengok orang lain pula dah. Tetapi menurut Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad adalah wajib. Kita pun mikir tak ada apa. Apa jadi wajib tu? Dia gini. Wajib pun sekali dia gini. Bila kita pergi buat haji, tidakkah dalam mazhab Syafi'i kita wajib kita kena pergi masuk ke Mekah tu, wajib kena buat umrah. Tidak gitu kan? Tak ada orang pergi Mekah masuk tu dia tidak buat umrah. Sehingga dia kalau orang hak masuk Mekah dulu, adakah orang buat haji dia masuk Mekah? Dia ada 2 jenis. Ada orang yang pergi Mekah dia masuk Madinah dulu. Jadi daripada Madinah tu dia duduk di Madinah boleh 4-5 hari. Bila dia nak pergi masuk Mekah tu wajib dia kena buat umrah. Ni yang mengikut mazhab kita Syafi'i kata wajibnya. Kalau mengikut Hanafi dengan Maliki tadi boleh masuk Mekah dengan tak payah buat umrah. Faham tak? Jadi sebab tu orang kata umrah pun wajib juga. Wajib masa tu lah. Tak payah. Dia kata umrah sekali. Jadi oleh kan jadi wajib juga. Misalnya contohnya kita ada harapan dah nak buat haji. Sebab dari segi kota kalau dari segi titik ke. Kalau mengikut mazhab Syafi'i wajib dah. Memang ya. Memang sebab tapi kita tahu kalau tak ada harapan tu. Jadi kota tapi dia juga dah. Yalah kalau mengikut mazhab Syafi'i wajib juga kena pergi. Sebab dia apa ni sebab dia kata wajib. Tapi kalau orang tak pakai wajib pun pakailah mazhab tu. Mazhab Maliki dengan Hanafi kata tak wajib tak pergi tak apa. Lepas timbul soalan tu berasa ada nak tanya tu. Dah kita mazhab Syafi'i apa nak pakai Hanafi, Maliki, Hambali ramai orang kecil gitu dah. Sebenarnya dia sendiri dia tak tahu. Banyak amalan yang dia duk buat selama keningnya tidak duk Syafi'i pun. Siapa mazhab boleh ke dia kata.
Ada istilahnya, ahli ulama kita kata talfiq. Gapo makna talfiq? Capu mazhab. Hak ni tak boleh. Apa nak tanya pula, gapo makna talfiq saat ni? Talfiq ini ialah capu mazhab-mazhab dalam satu ibadat. Ibadat ketika tu bukan jenis ibadat tu kata semaya. Kita semaya iso lah kata sekarang. Kita pergi capu semua hukum-hukum mazhab tu dalam semaya. Allahu Akbar. Cara tekbir kita tiru cara mazhab Syafi'i. Akak tangan kita letak tangan tu kita tiru Hanafi. Cara nak batas semaya ke apa kita pakai Hambali pula. Hak ni kata sunat, hak ni kata wajib kita pergi pakai gapo dia pula tak ada lagi. Hambali, Maliki. Dah. Dia panggil satu qadiyah. Qadiyah tu satu kesempurnaan satu-satu ibadat. Ni nak ayat faham molek ni. Sudah beri salam, nak semaya subuh kan, dah kita gerti. Aku nak semaya cara Hambali pula. Tak ada masalah. Sebab qadiyah lain dia panggil. Walaupun semaya sama semaya. Faham kan tak faham lagi? Dia tak boleh campur satu qadiyah. Kita tak faham ke apa qadiyah? Kesempurnaan. Qadiyah ni makna satu kesempurnaan satu-satu ibadat. Makna start daripada takbir sampai ke wisalah. Kalau pakai Syafi'i berlaku. Sudah wisalah nak semaya pula, semaya lain pula. Kita reti sama Allah, kita tak reti tak kata kita ngaji benar mazhab Hambali, kita nak semaya cara Hambali boleh. Dia tak panggil talfiq. Hak tak bolehnya dia pergi capur rakaat semaya Hambali, masuk rakaat kedua aku nak semaya Maliki pula, rakaat ketiga semaya 4 rakaat semaya 4 mazhab. Tu dia panggil talfiq. Kena selu-selu nampak dan tak. Boleh? Faham tak tu? Hak tu cerita lain pula. Baik. Kita reti 4 mazhab. Dalam sehari tu kita semaya 4 mazhab. Subuh Syafi'i, Zuhur Maliki, Asar Hambali, Maghrib Hanafi. Boleh? Boleh. Majlis agama kita ni, bila sebut majlis ni, orang pihak berkuasa yang jaga agama. Bacalah peraturan majlis, undang-undang majlis, enactment dia panggil. Mazhab Syafi'i ialah mazhab rasmi negeri Kelantan. Adapun mazhab-mazhab lain boleh diamalkan secara peribadi dan keluarga dan tidak boleh mengajar. Pasal apa tak boleh mengajar? Sebabnya dia takut orang terkucar, orang kita jahil, bercampur aduk. Hanya boleh mengajar di sekolah dan institusi pengajian. Nak mengajar di universiti boleh, di sekolah boleh, mazhab lain. Nak amal untuk peribadi dan keluarga. Faham? Mizi kata klik tu, pakak orang ketin molek. Bawa kita Hambali dah pula. Nak suruh serupa dengan Mekah, boleh. Majlis pun tak marah. Kena faham molek. Ni orang kita sikit, bapa Maliki, bapa Hambali. Kita sampai ingkar, dia mau tak reti. Dia mau tak baca, dia mau tak tahu. Faham ni? Baik nak royak. Hak kita duk buat semua ni kan. Semaya betul lah, semaya puasa gapo sampai ing berlaku. Ada tak kita buat mazhab lain? Ada. Gapo dia? Terus tu. Lama dah terus kita duk pakai mazhab Hanafi. Bapa tak pakai mazhab Syafi'inya. Majlis tak terima. Syafi'i lagu mana? Kena pikul berah. Ingat tak kita kecil-kecil mula. Budak generasi kedia ni tak ada tahu, hamba kecil mula tahu benar jujur saling berah orang. Kita nak gederak tak boleh masuk sekolah, marah dayuh. Tunggu orang dalam puasa ni, orang mari berah terus. Nak marah kita semua bulan puasa. Kita nak gemain masa tu. Nak buat jami dulu wajib mengikut mazhab Syafi'i, wajib dengan makanan asasi sebab kita ni berah.
Pitih, no, tak boleh. Lepas tu terus pakai pitih tu, Hanafi. Biar reti kata. Kau tak tahu lagi? Tahu Nabi Aziz? Orang muslimat tu tahu ke? So kat terus tu kihgab, apa ni mazhab gapo? Hanafi lah tu. Pada kita mazhab Syafi'i, boleh lah pasal tercampur dengan mazhab lain. Ni? So lagi. Ni, orang dia buat pinjaman loan perumahan kerajaan. Sistem gadaya Islam, pinjaman, ada dengan mudarabah, ada dengan wadiah macam-macam. Tu bukan mazhab Syafi'i belaka tu. Macam-macam mazhab hangpa betul dak ingat. Kalau nak pakai mazhab Syafi'i tak boleh ambil loan tu buat rumah. Sebab mazhab Syafi'i dia tak terima tu. Pinjam 100,000 nak bayar 100,000. Ni dak. Pinjam 100,000 tak bayar 180 ceritanya orang buat loan belaka. Dak. Adik muslimat tu ramah buat loan dak. Bukan mazhab Syafi'i tu. Lepas tu apa boleh? Boleh lah pasal tak capur dalam satu amalan. Baik, faham tak? Pasal rambut kecil ni duduk bergeger tu, dia duduk marah kau diperlih. Tak baca kunut. Apa dia duduk balas benda boleh? Mazhab ada, mazhab kata boleh. Apa dah kita mazhab Syafi'i? Apa duduk pakai duduk apa ni, duduk pakai mazhab lain kan? Mana tahu takut dia pakai mazhab tu pak dia. Untuk sembahyang subuh dia pakai mazhab lain. Kita nak kata mana? Kita duduk bersusah benda kilah. Orang kena bersusah di benda-benda hak perusak akidah. Hak mengarut. Tak sip susah pula. Hak mengarut dia baca pelik-pelik. Nak tidur malam baca bismillah tu 10 kali. Sedekah kau orang-orang hak baik. Hak tu benda khurafat. Hak tak ada ulama tu kata boleh. Pokok tu bomo je kata boleh. Hak Nabi ajar baca 3 kul, baca doa. Mari-mari dia ajar baca bismillah. Betul baca bismillah. Lepas tu niat kau sedekah kau orang-orang hak baik. Dia panggil rijalul ghaib ahli naubah. Kalau mengikut ulama ya muktabar, tidak ingat ulama mana baca Imam Nawawi gap. Rijalul ghaib tu ialah jin. Ni, hak dia sebut wali-wali, hak duk jaga, wali kutub, wali autak, wali gapo tu. Hak mana Nabi tak royak belaka tu. Hak tu terima molek-molek ada pula, nak pula hak tu je. Hak kunut, hak baca bismillah kau, hak tu dia duk geger. Hak tu pun ulama berlaku khilaf, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Orang tak balah benda khilaf. Biar kita tahu kita mengaji agama ni, benda khilaf jangan balah. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Hak tu orang tak balah. Tapi kalau semua sepakat ulama kata tak boleh, hak tu baru boleh balah. Kan benda kunut, benda baca bismillah kau. Kebiar kat tangan gini pun buat ngaji. Tu dalam ni macam Batman dia kata. Dia tak ngaji. Kan kita ngaji dah Bulughul Maram mula, bukan mazhab lain, mazhab Syafi'i sendiri pun ada dua. Sini dengan sini. Akad. Pasal dia kira tak serupa dengan hak dia. Oh berat dia tu budak-budak lah ni akad gini. Padahal dia ada dua riwayat, sini pun ada, sini pun ada. Terkebir kan? Hak tu dia duduk susah dia balah. Benda khurafat noh, mandi sapa ke apa tu. Tu, suruh mandi sapa, boleh sapa. Hak tu hak kita kena tegurnya tak apa pula. Jadi pelik dah. Baik. Faham tak? Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dia kata wajib. Pak kita kata tak buat guna kalau dia pergi Mekah buat haji automatik dah kena buat. Kalau kita masuk ke Madinah, memang duduk Madinah. Bila nak pergi ke Mekah, dia suruh pakai ihram. Tidak gitu kan? Pergi mula masuk Madinah dulu ke Mekah. Madinah dulu. Okay. Kalau masuk Mekah, dia suruh pakai atas kapal terbang lagi. Mana? Kapal terbang, pemandu kapal terbang tu ayat lalu dia kata. Kita sudah sampai di Qarnul Manazil. Siapa dia kata nak masuk ke Mekah tu, dia kata sila
boleh berniat ihram. Mana tak? Mana buat umrah dulu. Masuk Mekah tu buat umrah dulu. Barulah buat haji. Sebab tu jadi bila Syafi'i kata wajib, selesai masalah. Okey. Baik, nak bincang pula dosa-dosa yang diampun oleh ibadat umrah hanyalah dosa-dosa kecil. Ingat. Bila dia dalam hadis sebut air semayang boleh menggugurkan dosa. Puasa antara 1 tahun dengan puasa akan datang itu dia kata akan menghapuskan dosa. Ambil air semayang pun dia kata dosa puluh. Wak gotu dosa luruh, wak gotu dosa hapus. Maksud sini ialah dosa kecil. Ingat dah. Ada pun dosa besar, ada 2 jenis. Dosa kecil ni dia Tuhan siapa yang kita tak tahu, tak payah minta. Kita buat ibadat, dia hapus, dia luruh dosa tu. Dosa kecil tu pun ni lah. Tengok aurat tengah jalan, dah. Ramai kan budak-budak teenager pun tak pakai tudung, kita pun tertengok. Tengok boleh dosa kecil. Kecik melarat duk kedai kopi dah. Tu dosa kecil. Banyaklah sebut-sebut dosa-dosa kecil tu dah. Juga orang tinggi suara sikit kan. Benda-benda gitu tu dah. Baik. Ada pun dosa besar, ada 2 kali orang kena tengok. Nombor 1, dosa kita dengan Tuhan. Kita tak sakut paut dengan manusia, peminum arak. Itu dosa besar. Berjudi. Berzina. Hak tu tobat, minta tobat terus dengan Tuhan. Kalau Tuhan terima, tak ada masalah. Apa juga. Tapi dia tidak luruh dengan ambil air semayang. Dia tidak luruh dengan kita duduk saja-saja buat amal ibadat. Dia tidak luruh. Kena tobat. Duduk congok, rakyat minta dengan Tuhan, aku tak si dah Tuhan, aku tak si judi dah. Tobat pula tobat nasuha. Nak panjang sikit dah. Tobat nasuha ni dia ada 3 pula. Lagu mana? Hak law ni kena berhenti. Tak boleh main tobat judi tapi duduk judi lagi. Stop, kena berhenti dah. Lepas tu hak lepas dah tu menyesal. Hak akan datang tak ada cita-cita nak buat. Tu 3 syarat. Nak tobat dosa besar dah. Dosa kecil tadi faham dah dah. Dia luruh dengan sendiri. Dosa besar hak tak sakut pak orang ada 3 benda. Ulang sekali lagi dah. Hak duduk tengah buat kena berhenti. Namun duduk tengah judi pun tak sedar minta lah Tuhan aku tak si judi dah. Esok judi pula. Kena berhenti, stop. Lepas tu hak akan datang tak ada cita-cita dah. Kalau salah boleh piti banyak pun orang mari ajak aku tak si dah, takut Tuhan dah. Dan yang ketiganya hak lepas dah. Teringat ke judi lepas-lepas dah berasa bodohnya. Tidak dijadi kenangan indah. Menggamit memori. Sokor jami-jami kita mulut judi. Tu tak jadi. Tak ada. Itu kalau dosa tak sakut paut dengan orang. Kalau dosa tu ada sakut paut dengan orang, kena sesah orang dulu. Baru kita minta maaf. Tambah sesah lagi. Kena selesai dengan orang. Sebab tu kalau hutang orang tak bayar. Tak sudut minta apalah. Dia tidak akan selesai. Faham tak? Tuhan tidak akan apa kecuali kita pergi. Tuhan boleh sesah dia tapi dengan orang tu kita tak sesah. Kena bayar hutang dia. Kalau tak boleh bayar, dia mati kena bayar di akhirat. Akhirat nak bayar dengan apa? Tak boleh bayar dengan piti dah. Bayar dengan amalan. Ni. Ni yang Nabi sebut, orang muflis, orang bankrupt di akhiratnya, orang yang dia tidak selesai dengan orang atas dunia, dia bawa dosa dengan orang, di akhirat seksa, kawan tu mari dakwa, dia ni atas dunia dulu, dia tak bayar hutang. Berapa 1,000? Time itu ni waktu reti. Apa? Nak minta bayar? Dia seksa ni kan, sangat berharga. Mak tak kena anak, ayah tak, anak tak kena pak. Asalkan ada kira yang dia kira nak utung dia. Aku dakwa ayah aku sebabnya nak selamat diri. Tak kena seksa. Itu kesah ke orang lain suku sakat. Tak apa kita baik atas dia takut dia maaf seksa. Tak. Dia ni tak bayar hutang. Lagu tu. Panak ke apa? Buat marilah puasa dia. Malaikat akan cek tengok. Malaikat letak rega. Dosa 1,000, puasa setahun. Nak kata guana kita. Tak ada pahala puasa kita setahun.
Jadi Nabi bayangkan orang bankrupt tu orang lagu tu. Dia kata mari dalam masuk di akhirat esok, syukur dia tengok pahala semayang, pahala puasa, pahala sedekah, pahala berzikir, macam-macam pahala dia. Tapi sebelum mari kira bicara, mari seorang-orang tuntut dengan dia, hutang aku tak bayar, bui pahala ni. Dia ni mari, dia ni samsir masa atas dunia. Kalau menapa orang, tapa orang ni pun mitok hak cah napa tak dia, orang ni mitok. Kau dah bayar kat orang. Bila bayar kat orang, dalam hadis dia sebut tu, hamba kena baca mata tu jadi panjang. Ada dia. Bila bayar kat orang tu, ada lagi habis licing dah pahala dia. Semaya puasa hak dia buat atas dunia tu habis licing, mari lagi orang tuntut. Dia lepas lembu dia ni. Lembu dia masuk dalam tanah Ambon. Habis licing dia tu. Pahala buat mana? Minta lagi pahala dia. Mereka kata tak ada pahala dia, habis licin dia buat bayar hutang. Pahala buat mana? Ambil dosa kawan tu bagi ke dia. Tengok tu. Habis pahala, ambil dosa orang pula. Mari orang lain pula. Nak bayar tak boleh dah. Ui dosa dia. Cuba bayar. Pahala dia buat habis licin, pikul dosa orang. Kalau timbang tidak berat dosa lah kata pahala kosong. Kalau berat dosa, tak masuk neraka. Jumpa dengan saya, dia kuat kata masjid dulu, semuanya gopo, semuanya jebong. Bankrupt apa? Kau dah kutip bayar hutang orang. Buat apa? Kawan tak susah masa atas dunia dulu. Dah ambil barang. Sebab tu kalau tak bayar hutang orang, jangan berasa muju. Muju tak minta hutang dia. Bayar, saya suruh bayar. Jadi kalau ada kes dengan orang susah lalu jangan dibawa dah. Jadi bankrupt. Okey. Panjang tak? Dah hadis je ni. Dalilnya ialah, nak pergi hadis ni dah. Tak ada masalah yang kedua tu. Sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Tengok ni. Dalil gapo? Dalil nak riwayatnya dia sebut dosa tu dosa kecil, bukan dosa besar ni. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Solat 5 waktu dan solat Jumaat sampai kepada solat Jumaat berikutnya, dia salah satu yang Nabi sebut dosa jadi luruh juga semaya Jumaat ni. Orang jatuh ni semaya Jumaat minggu ni, dosa kau duk buat celah tu dia hapus-hapus. Kita pergi semaya Jumaat pula, dia hapus pula seminggu ni. Serta puasa Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa yang terdapat di antaranya selagi dijauhi dosa besar. Nabi sebut dosa besar tak termasuk. Faham tak? Ni dalil. Baginda juga turut menganjurkan supaya melakukan ibadat haji yang pada hakikatnya memenuhi seruan Allah. Ni tu memanglah haji ni wajib kena pergi bagi siapa dia yang mampu. Kita bincang dalam hadis yang ke depan pula setara mana mampunya. Haji mabrur, tadi hamba sebut dah haji mabrur, ialah haji yang tidak dicampuri oleh perbuatan dosa dan dengan niat hanya kerana ingin mendapatkan redha Allah, di mana balasan adalah syurga. Tidak nak suruh biar boleh orang sebut haji. Kita kata tak menasabah. Kita tak menasabah. Orang ke kampung kita bi ikhlas. Buat korporat ni kan. Pernah dengar dulunya. Dia nak pergi tu nak suruh ada nama haji sebab dia nak ambil tender kontrak dia dengan tabung haji. Sebab orang tabung haji tidak akan terima. Dia kontraktor. Nak kontrak satu projek kalau tidak ada haji depan. Maka dia pergi tu niat lain dah tu. Nampak tak? Ni kerjaan orang sana ni, orang besar, orang korporat ni. Dia ada buah ni. Kita orang kampung tak ada pergi kerana lain. Kalau ada pun bodoh benar lah. Nak suruh orang panggil haji kampung. Ada juga zaman dulu dok. Kalau selalu tak panggil haji juga marah dia. Kita tak tengok lah Pak Su Haji. Pak Su saja. Pak Su Haji orang Mekah benar habis ribu-ribu. Pak Su Haji tukar. Tak, ada ke zaman dulu tak? Marah ni. Orang dah ni tak dah. Orang dah cerdik lah. Ni baru masuk hadis 977. Kita sambung lah minggu depan.